Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam sejahtera untuk pelajar. Pada video kita yang lepas kita telah bincangkan tentang cell division, iaitu bagaimana satu sel induk, parent cell, akan membahagi membentuk two daughter cell. Jadi apabila kita memahami tentang kepentingan cell division tersebut, iaitu untuk asexual reproduction, iaitu untuk growth and development, dan yang ketiga adalah untuk tissue renewal and regeneration, maka adalah penting untuk kita faham bagaimanakah proses pembahagian sel itu berlaku. How does the cell division process is happen? Dalam proses cell division itu kita akan lihat tentang dua perkara. Yang pertama adalah mitotic phase, yang kedua adalah interphase. Mitotic phase, interphase. The mitotic phase alternate with interphase in the cell cycle. Dalam satu kitaran sel tersebut, kitaran sel ya pelajar ya, maka akan ada berlaku dua fasa ini, iaitu mitotic phase dan interphase, yang akan saling berganti antara satu sama lain. Oleh yang demikian, apakah itu cell cycle pelajar? Cell cycle adalah satu complete sequence of event. Satu event yang lengkap. Complete sequence of event in the life of individual diploid cell. Dalam satu-satu kitaran bagi diploid cell. Highlight perkataan complete sequence of event. Highlight perkataan individual diploid cell. So ini adalah satu diploid cell pelajar. Diploid cell ini akan mengalami fasa yang pertama, stage yang pertama yang kita panggil interphase. Dan kelihatan diploid cell tersebut akan nampak lebih membesar. Lebih besar saiznya. Larger in their size. Kemudian, setelah sel tersebut membesar, berlakulah fasa yang kedua, iaitu mitotic phase. Di mana mitotic phase ini adalah satu fasa division. So, division berlaku dalam dua situasi. Yang pertama adalah karyokinesis, iaitu division of the nucleus, berlaku semasa mitosis. Yang kedua adalah cytokinesis, division of cytoplasm. Setelah nuclear division berlaku, setelah cytoplasmic division berlaku, maka lengkaplah daripada satu diploid cell membahagi menjadi dua sel. Ini yang kita namakan cell cycle, dan kemudian individual diploid cell ini akan melakukan cell cycle yang berikutnya untuk menghasilkan 4. Kemudian berlakulah cell cycle yang ketiga untuk menghasilkan 8. So itulah kitaran yang berlaku kepada satu-satu individual diploid cell. Mari kita lihat secara lebih lanjut bagaimanakah setiap dua fasa ini alternate between one another. Stage yang pertama dinamakan sebagai interphase. Stage ini dikatakan sebagai satu stage yang panjang, longer stage, dan it account about 90% of the life cycle of the individual diploid cell. Interphase ini akan dilihat kepada tiga fasa. Yang pertama dinamakan sebagai G1 phase, yang kedua S phase, dan yang ketiga adalah G2 phase. Gap phase 1, G1 phase, G huruf besar ya, capital letter, 1 dalam bentuk subscribe yang bawah. Ini akan menyebabkan cell grow by produce protein and organelles. So satu-satu sel ini akan berkembang ya. The diploid cell ini akan berkembang. Okay, grow by produce dua benda. Yang pertama protein, yang kedua organelle. Dan apabila protein is increased, the amount of organelle also increase, so that the volume of the cell also increase. Increase the volume of the cell, so the cell become enlarged, sedikit membesar. Selepas berlaku persediaan dalam aspek penghasilan protein dan juga organelle, maka sel akan melaksanakan persediaan yang kedua, iaitu berkaitan dengan dia punya heredity material. Heredity material terkandung pada DNA in the chromosome. Dan persediaan bagi heredity material ini berlaku pada fasa yang kedua, iaitu S phase. S phase adalah salah satu fasa yang berlaku semasa interphase. S phase melibatkan duplication of chromosome. Bagi setengah sel, S phase adalah satu fasa yang paling panjang. What happened to the chromosome semasa S phase? Kromosom itu duplicate. Ya, kamu akan nampak dia akan menjadi satu gandaan yang saling terikat. Ya, duplicate. Highlight perkataan duplication. Saya tak ada perkataan lain yang boleh menggantikan perkataan ini. Kalau soalan tanya kamu, what happened during S phase?
Kamu harus nyatakan perkataan ini, iaitu duplication. So, duplication of chromosome occur. Persediaan dari segi organel sudah pun lengkap. Persediaan untuk membesarkan sel sudah pun lengkap. Dan kita juga lengkapkan dalam aspek kromosom dia, iaitu kromosom dia become duplicated. Maka berlakulah fasa berikutnya, iaitu G2 phase semasa interphase. Semasa G2 phase, the cell grow more. Dan di sini juga dia akan meningkatkan energy storage. Increase the energy storage. Setelah lengkap sahaja pelajar ya, G1 iaitu persediaan dalam aspek organel dan protein. Yang kedua, S phase, kromosom become duplicated. Dan yang ketiga, G2 phase, energy storage telah pun ditingkatkan. Maka bersedialah sel itu melaksanakan pembahagian. The cell now ready to be divided. Division of the cell occur pada dua situasi. Yang pertama adalah mitosis dalam kurungan nuclear division. Pembahagian dalam aspek nukleus. Semasa nuclear division, dia dibahagikan kepada 4 fasa. Yang pertama adalah prophase. Diikuti metaphase, diikuti anaphase dan terakhir adalah telophase. 4 fasa ini berlaku untuk membahagikan nukleus. Nukleus telah pun terbahagi. Maka berlakulah division yang kedua, iaitu division of cytoplasm. So, pembahagian cytoplasm mula akan berlaku. Cytokinesis menyebabkan one individual diploid cell now divided into 2 copies of the diploid cell. Maka lengkaplah berlaku kitaran satu-satu sel, cell cycle. Di mana kita belajar tentang 2 jenis stage. Yang pertama interphase, yang kedua mitotic phase. Interphase ada 3, iaitu G1, S, G2. Manakala mitotic phase ada 2, mitosis dan cytokinesis. Saya harap kamu dapat belajar dengan baik tentang cell cycle ini. Maka revision bagi pelajaran ini akan kita lihat dalam soalan-soalan yang akan kita bincangkan pada kelas kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.